Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Kid Sifu. Hari ini kita akan belajar apa itu hadis. Hadis dari sudut bahasanya membawa maksud sesuatu yang baru, sama ada berita atau kata-kata. Mungkin anda bertanya, apa beza hadis dan sunnah? Di sini ulama ada yang samakan keduanya dan ada juga yang membezakan keduanya. Baik, kita perinci. Hadis membawa maksud laporan atau riwayat setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada melalui perkataan, perbuatan atau takrir, iaitu persetujuan Nabi, sama ada melalui isyarat, termasuklah isyarat Nabi yang senyap. Contoh dia macam Nabi tidak berkata-kata, itu tanda Nabi setuju. Sunnah pula membawa erti yang sama seperti hadis, iaitu tindakan Nabi melalui perkataan, perbuatan atau takrir. Cuma sunnah ini ada fadilatnya yang tertentu jika diamalkan, kerana ia merupakan apa yang diperintahkan atau wajib, ditegah, haram dan digalakkan sunat oleh Nabi SAW. Itu beza dia. Tapi bukan semua hadis itu adalah sunnah. Baik, saya bagi contoh. Dalam hadis melaporkan Nabi SAW memakai jubah orang Arab. Kadang-kadang jubah orang Yaman. Nabi memakai jubah Arab bukan satu tuntutan, tetapi ia merupakan budaya persekitaran Nabi. Jikalau Nabi hidup di negara China, sudah tentu baju yang dipakai Nabi adalah baju tradisional orang Cina. Maka pakaian bukan sunnah. Contoh kedua, dalam hadis melaporkan Nabi suka makan daging kambing. Tapi bukan bermakna disunnahkan kepada kita juga untuk makan daging kambing. Saya bagi lagi satu contoh. Dalam hadis melaporkan Nabi puasa wisol. Puasa wisol ini adalah puasa berterusan yang dikhususkan untuk Nabi. Nabi melarang umatnya beramalkan puasa wisol ini. Pendek kata, hadis adalah sumber rujukan kita terhadap Nabi SAW. Macam mana hadis boleh terbentuk? Ia terbentuk melalui hafalan dan catatan para sahabat terhadap baginda SAW. Kemudian, ilmu ini disampaikan pula kepada para tabi'in. Tabi'in bermaksud orang yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak sempat untuk berjumpa dengan baginda. Tabi'in dan generasi-generasi seterusnya, hinggalah terjalinnya apa yang kita panggil sebagai sanad. Perkembangan ilmu hadis mengalami 7 peringkat bermula dari zaman Nabi sehinggalah sekarang. Saya ringkaskan saja, terdapat 5 peringkat awal perkembangan ilmu hadis dari tahun 100 Hijrah hingga 1000 Hijrah. Peringkat ini adalah peringkat di mana kesemua cabang ilmu hadis telah dibukukan. Maksud dia dah lengkap lah ilmu hadis ni. Antara kitab yang menjadi rujukan ramai ketika ini adalah kitab Ulum Al-Hadis oleh Ibnu Solah. 2 peringkat akhir perkembangan ilmu hadis melibatkan peringkat kebangkitan para ulama hadis menentang golongan orientalis yang cuba menyerongkan ilmu hadis sehinggalah kini. Hadis ada kategorinya tersendiri. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang dipercayai benar dan bersambung saluran sanadnya, yang diriwayatkan dari perawi yang kuat ingatannya. Itu kata kunci dia. Hadis hasan dipercayai benar, bersambung sanadnya, diriwayatkan dari perawi yang kurang kuat ingatannya. Itu beza dia dengan hadis sahih. Tapi hadis hasan ni kira kuatlah juga dan boleh dipakai. Kategori ketiga adalah hadis daif. Hadis daif ni tidak mempunyai syarat ataupun tidak menepati syarat hadis sahih dan hasan, atau dia berlaku kecacatan. Ini panjanglah kalau nak hurai banyak. Dan yang keempat adalah hadis palsu. Hadis palsu ni adalah seburuk-buruk jenis hadis kerana ia adalah rekaan semata.
Mungkin ada sebahagian ulama yang tidak memasukkan hadis palsu ini ke dalam kategori hadis. Tapi bagi saya dia still hadis tapi dia palsu lah. Contohnya kita ada duit yang betul dan duit yang palsu. Duit palsu tu duit juga tapi dia palsu lah. Gitu. Baik, kenapa hadis palsu ini adalah seburuk-buruk jenis hadis? Abdullah Az-Zubair meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Sahih Bukhari. Baik, cerita tentang kitab hadis. Terdapat ribuan kitab hadis, namun hanya 6 kitab utama yang menjadi rujukan umat Islam, iaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ulama bersetuju bahawa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini menghimpunkan hadis sahih secara keseluruhannya, manakala kitab-kitab hadis yang lain mengandungi campuran hadis hasan, daif dan ada juga yang palsu. Oleh itu, dalam pengajian hadis saya tidak letakkan status hadis pada hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kebanyakan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini adalah sahih. Apabila kita sentuh tentang jenis-jenis kitab hadis, dia ada banyak. Antaranya adalah kitab Al-Sihab, iaitu kitab sahih lah. Al-Jawami, kitab jami', kitab Sunan, kitab Muwatta', kitab Musnad, kitab Mustadrak dan banyak lagi. Ilmu hadis ini ada istilah-istilah dia yang tersendiri seperti sanad, isnad, matan, musnid, musnad dan banyak lagi. Kalau nak tahu lebih, kenalah ambil ijazah. Baik, berapa jumlah bilangan hadis sebenarnya? Sebenarnya tiada jawapan yang muktamad tentang bilangan hadis ini kerana ia terlalu banyak. Seperti mana yang dikatakan, Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafaz 500,000 hadis. Tapi kalau kita tolak hadis yang berulang, setakat pembacaan saya lah, hadis sahih dan hadis hasan ini tidaklah melebihi 7,000 hadis. Wallahu alam. Baik, macam mana cara saya mengajar hadis? Saya akan bacakan hadis bermula dengan kitab Sahih Bukhari. Dan selepas kitab 6, diikuti dengan kitab hadis lain seperti Muwatta' Malik, Musnad Ahmad dan lain-lain lagi, insya-Allah. Dan saya takkan ulang hadis yang sama. Contoh, kalau saya sudah baca hadis Bukhari nombor 78, hadis yang sama berulang di Bukhari nombor 6115, Tirmizi nombor 83, saya akan baca hadis seterusnya. Mungkin anda bertanya, macam mana hadis yang sama boleh berulang? Satu hadis itu mempunyai jalur sanad yang pelbagai. Dan ada juga kerana penulis kitab hadis ingin mengaitkan sesuatu bab dengan hadis yang sama itu. Atau hadis yang sama tetapi ada hukum berlainan. Wallahu alam.